في محكم تنزيله وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أيضا في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada malam yang baik, yang mulia, kita pada saat ini dapat bersama-sama beriktikaf di dalam masjid, dan kita tidak terhalang untuk hadir mengimarahkan masjid. Sebahagian kawan-kawan kita, juga saudara kita, juga kenalan kita di tempat lain di Malaysia sedang terhalang untuk datang ke masjid. Dia kembali keadaannya seperti kita di bulan 3, bulan 4 yang lalu. Sebab itulah kita sama-sama mengambil berat tentang peranan kita masing-masing dalam menjaga batasan, dalam menjaga kesihatan, dalam menjaga, kita sebut dengan perkataan SOP yang sedia ada. Tujuan dia supaya kita mudah-mudahan dapat berterusan begini, mudah-mudahan insya-Allah. Tapi semuanya ketentuan Allah, kuasa dari Allah. Kalau berjaya pun kita mengatasinya, hakikatnya ialah memang Allah yang memberikan bantuan kepada kita. Tetapi di pihak kita sebagai hamba Allah, maka kita jalankanlah usaha yang sewajarnya, yang sebaiknya, dan yang setepatnya. Mudah-mudahan insya-Allah berjaya atau tidak, tapi inisiatif yang kita ambil, sikap yang kita jaga, itu tetap masuk dalam timbang amal kita, iaitu sikap mengambil berat tentang kebaikan dan maslahat orang lain juga. Kerana kalau berlaku sekali lagi, dia akan memberi kesan kepada semua orang. Mungkin bagi kita tak berapa terkesan sangat, bagi orang yang mencari rezeki dan sebagainya sangat-sangat terkesan. Jadi kesan besar daripada sedikit yang kita berikan kerjasama, besar faedahnya kepada umat Islam seluruhnya insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hari sudah bertukar, minggu pun dah berganti, dan sekarang kita masuk pada bulan yang baru, iaitu bulan yang penting dalam Islam, bulan yang penuh makna di dalamnya, yang penuh sinar dan cahaya, disebut dengan nama bulan. Sekarang kita bulan apa? Bulan? Saya dengar macam Syawal. Dengar wal tak tahu ni wal. Dengar wal tu macam Syawal. Wallahu a'lam. Rabiul Awwal. Bulan yang di dalamnya banyak peristiwa, tetapi sekurang-kurangnya ada 3 peristiwa yang dekat di hati kita. Kerana ketiga-tiga itu berhubungan langsung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awwal. Yang pertama, Rabiul Awwal, dulu kita dah sentuh sedikit, iaitu berkenaan dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah buat perancangan, dah buat penyusunan, dah buat perbincangan di Mekah, dah buat pengamatan, dah buat tinjauan sejak sebelumnya lagi, sehingga menjejak kepada bulan Muharram. Kemudian di akhir bulan Safar, Nabi mula mengorak langkah, iaitu keluar daripada rumah baginda Nabi untuk memulakan perjalanan hijrah. Bukan melarikan diri, bukan takut, bukan pengecut, bukan kerana dicabar, bukan, tapi kerana hijrah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi tidak melarikan diri kerana ketakutan, sebab Nabi, di antara sifat kesempurnaan seorang nabi ialah Nabi itu tidak penakut. Bukan tak ada rasa takut. Rasa takut ada, tapi ketakutan Rasulullah itu kepada ancaman dan juga siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda orang yang benar-benar takut. Tapi takut kepada makhluk dalam urusan untuk menegakkan agama Allah, tidak ada takut pada Nabi dalam bab itu. Memang sangat berani. Kata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzashtadda
ishtaddatil harbu nahtami bi Rasulillah. Ketika perang sedang dalam keadaan kemuncak, klimaks, ketika pertempuran sedang sengit, kami ni beberapa orang sempat berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat yang berusaha melindungi Rasulullah, tetapi Nabi tetap memotong mara ke hadapan. Tapi ada juga sahabat yang sempat berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi itu sifat kepahlawanannya memang lebih menonjol daripada yang lain. Jadi hijrah Nabi tempohnya lebih kurang 2 minggu, sampai di Quba kira-kira 9 Rabiul Awal, dan sampai di Madinah Al-Munawwarah pada 12 Rabiul Awal. Jadi ini pertama kita kena ingat sama-sama, iaitu peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa hari itu kita kenang pada awal Muharram? Tak mengapalah. Kerana ijtihad daripada Sayyidina Umar dan juga rundingan bersama para sahabat di zaman dia jadi khalifah, nak pilih tahun peristiwa hijrah dah dipilih tahun yang pertama, tapi nak start bulan yang pertama bulan apa? Ada cadangan bulan Ramadan, ada cadangan bulan yang lain, tapi mereka pilih satu bulan di mana umat Islam baru selesai melaksanakan fardu haji, dalam keadaan dosanya diampunkan. Kayaumin waladathu ummuh, dia kembali daripada haji seperti mana ketika dia dilahirkan oleh ibunya, maknanya suci bersih, dengan catatan mendapat haji yang mabrur. Jadi kita mulakan tahun baru dalam keadaan suci dan bersih daripada dosa. Lalu balik daripada haji Zulhijjah, maka kita mulakan kalender baru bermula daripada bulan Muharram. Jadi kalau kita mengingati hijrah tu pada awal Muharram, tidaklah menjadi satu kesilapan atau kesalahan. Tapi kita maklum, Rasulullah tiba di Madinah tadi bulan apa? Rabiul Awal. Okey, tak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi ingatan kita juga, bulan Rabiul Awal ialah peristiwa kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat, meninggal dunia. Nabi meninggal dunia hari apa? Harinya hari Isnin. Tuan-tuan meninggal dunia hari apa? Macam confirm tahu ni. Kita tak tahu meninggal dunia hari apa. Mudah-mudahan Jumaat, insya-Allah. Mudah-mudahan Jumaat. Tapi kalau hari yang lain bukan makna tidak beruntung. Tapi kalau hari Jumaat, mudah-mudahan dapat fadilat keuntungannya. Kerana ada saja ulama besar yang meninggal selain Jumaat. Ada meninggal hari Selasa, meninggal hari yang lain. Tapi bukan maknanya malam, tidak. Tapi serba sikit Jumaat itu ada memberi faedah, manfaat, asbab daripada itu. Jadi Rasulullah meninggal wafat hari Isnin. Ke bumi hari apa? Ke bumi. Kebanyakan ulama dan apa yang saya belajar dulu, ke buminya hari Selasa. Yang saya belajar. Tapi ada pendapat segelintir kecil ulama mengatakan ke buminya hari Rabu. Ada sikit pelik yang mengatakan hari Khamis. Saya masa umrah, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, Masjid Nabawi, biasanya ada satu hari dia ziarah dua. Dia pergi ke Jabal Uhud, pergi Uhud. Nanti Uhud dia ajak pusing. Adalah beberapa masjid yang dia pergi. Antaranya dia pergi masjid apa? Masjid Quba. Ada juga nanti dia pergi ke masjid dua kiblat. Namanya apa? Kiblatain, masjid dua kiblat. Lepas tu dah ziarah satu hari, dah balik hotel. Besok ada satu hari lapang. Tak ada program, sendiri nak ulang alik masjid, nak ziarah, nak apa. Hari yang lapang tu kadang-kadang saya naik teksi, bayar 10 rial, pergi ke satu museum, nama Museum Darul Madinah. Sampai sekarang ada.
Tapi dia bayar tiket dia mahal sikit, 25 riyal. Kira-kira macam RM30 sini sekali masuk. Jadi bayar, dia nama museum, tapi dalamnya lebih tertumpu kepada replika. Maknanya dia buat kajian beberapa kitab yang cerita tentang peperangan Khandaq sebagai contoh. Dia buat replika suasana perang Khandaq. Tepat sebiji? Tak. Tapi boleh kata membantu kita memahami cerita perang. Nanti dia buat lakaran rumah Nabi SAW. Rumah Nabi tu berdasarkan hadis, berdasarkan apa, macam mana bentuk dia, replika. Sebiji betul? Wallahualam. Mungkin saja tidak, tapi hampir-hampir gambaran tu ada dekat situ. Baik. Nak ceritanya apa ni sebenarnya? Ketika diberi penerangan sikit berkenaan dengan kewafatan Nabi tu, ketika itu saya saja tanya. Saya cakap Rasulullah meninggal hari Isnin, dia ke bumi hari apa? Maka orang tu budak muda, dia pun Arab, dia pun cakap Rasulullah ke bumi hari Khamis. Saya diam sajalah, saya just nak tahu saja. Jadi saya rujuk ada beberapa orang yang saya kenal. Dia kata kebanyakan ulama mengatakan dia meninggal ke buminya hari Selasa, katanya begitu. Tapi meninggal hari Isnin, kenapa lama Adalah beberapa sebab. Bukan sengaja menangguh-nangguhkan, bukan sengaja melambat-lambatkan. Kita kalau orang meninggal, sebaiknya ada 3 perkara kan, bagus segera. Yang pertama apa? Bila orang meninggal, segera selesaikan, uruskan dan segera kebumikan. Yang kedua, bagus segera apa? Bila dah masuk waktu solat kan, segerakan, jangan tangguh-tangguh lagi. Yang ketiga, segera apa? Maggi memang segera dia. Yang segera apa? Bila orang perempuan dah dipinang kan, bila dah sampai jodoh tu, jangan lambat-lambatkanlah, segerakan. Yang bujang tu kalau sampai dah bertemu orang yang sesuainya, segerakan, jangan dilambat-lambatkan. Tuan-tuan pun sama, yang kembali bujang tu segerakan, jangan lambat-lambat. Yang dah kembali bujang tu segerakan. Baik, ceritanya apa ni? Jadi bertangguh tu bukan sengaja ditangguh-tangguhkan, bukan. Antara sebabnya ada ulama mengatakan sebab ketika itu perlu kepada pemilihan khalifah. Siapa penggantinya nak bagi arahan ni? Sebab dia mesti ada ketua. Dulu Rasulullah, tapi dalam keadaan sedih sangat, dalam keadaan sangat sedih, pada masa yang sama nak mengganti Rasulullah. Jadi perlu ambil masa nak bincang. Muhajirin dah ada calon, Ansar dah ada, jadi ambil masa. Itu satu. Yang kedua, dikatakan bahawa masa Rasulullah wafat, yang mensolatkan Nabi itu dia seorang-seorang, satu demi satu, dikatakan begitu. Jadi Rasulullah wafat, baring jenazahnya, jadi Abu Bakar solatkan dulu, lepas tu Sayyidina Umar, lepas tu Sayyidina Osman, lepas tu Sayyidina Ali, kemudian yang lain satu, selesai satu. Masuk azan, waktu berhenti dulu, semayang dulu. Habis semayang, sambung lagi. Kerana penghormatan khusus. Lelaki, muda, tua, sahabat Nabi yang utama, yang junior, apa, perempuan, apa semua solat satu-satu sampai selesai. Jadi dia punya drag masa itu. Tapi itu khaslah Rasulullah. Tuan-tuan ada meninggal sini, jangan buat macam tu. Semayang je terus sekali. Kecuali kalau ramai sangat nak semayang 2-3 kali, itu cerita lain. Ceritanya itu. Jadi Rabiul Awal cerita ada kesedihannya juga tuan-tuan, iaitu kewafatan Nabi SAW. Ramai para sahabat Nabi yang sedih, yang berduka cita. Antaranya Sayyidina Umar, yang badan begitu sasa, orangnya begitu garang, tatkala mendengar kewafatan Nabi, luluh lembik badannya. Antara sahabat lain juga yang diceritakan dan diriwayatkan amat sedih sangat, iaitu Sayyidina Muazzin, tukang azan Nabi SAW, iaitu Bilal bin Rabah. Antara yang sedih sangat dia. Dulu dia duduk situ, tunggu Nabi keluar daripada pintu, bagi isyarat iqamat, dia iqamat. Rasulullah terus masuk, terus ambil tempat imam. Ini kan kalau kiblat gini, Masjid Nabawi, rumah Nabi kan sebelah situ. Ada pintu, terus perkuburan Baqi'. Rumah Nabi dekat sebelah je dengan masjid masuk.
Jadi Bilal ni orang yang tukang azan. Azan kan hak dia, tapi iqamat hak imam. Kita punya konsep asas kan gitu. Azan, kalau saya muazzin, azan tu hak saya. Hak saya tu maknanya apa? Bila masuk je waktu, saya tak payah tunggu isyarat apa-apa, saya azan. Sebab tu azan saya punya keputusan. Tapi nak start solat, nak iqamat, sebenarnya imam. Maknanya imam bagi isyarat, Bilal iqamat. Sekira-kira macam itulah. Bagi isyarat macam mana, tak kisahlah angkat tangan ke, ataupun gini ke, ataupun angkat kening ke. Isyarat maknanya okey. Ataupun angguk ke, tak kisahlah. Kalau macam sebahagian masjid kadang, kalau bilik imam kat situ, dekat pintu tu dia pasang lampu. Lampu merah, lampu hijau. Switch dia kat dalam. Jadi imam kadang dia masuk dari dalam, dia sembahyang sunat. Nanti imam dah ready, maknanya okey, dia tekan lampu warna hijau. Hijau jadi kat luar, okey lah, dah boleh iqamat. Jadi Bilal tinggal tengok belakang je. Semua dah sunat dah settle, dia dah tak payah tanya imam dia terus iqamat. Ada setengah buat cara macam itu. Yang penting ada cara lah, isyarat lah. Jadi ceritanya apa tadi tuan-tuan? Tapi kalau dia dah kancing, dah kenal, tak apa lah. Dan Bilal ni pun, Bilal bin Rabah ni, dia sedih sebab dia dah selalu kat situ tunggu Rasulullah. Biasa nampak Nabi ke sana sini apa semua. Tiba-tiba orang yang selalu paling kerap dia nampak hari-hari, tiba-tiba orangnya hilang. Dan orang yang hilang tu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedih, sangat sedih. Sehingga dikatakan masa nak masuk waktu dia naik ke atas. Dulu kan kalau zaman Rasulullah, kalau orang yang tukang azan kan dia azan kat mana? Dekat tempat yang tinggi kan, naik atas. Tapi memang kita yang azan pada dasarnya kan ada beberapa perkara yang sunat kita buat. Sini yang azan berapa orang? Sini, siapa yang azan? 3 orang. Mana muazzin kita? Mana tu? Tak ada. 1. Ada. Seorang tunjuk sana, mana sana? Lala sana punya. Ada 3. Okey lah tu. Salah satu benda yang sunat ketika azan kan, kita kalau azan, kalau boleh yang pertama dalam keadaan ada wuduk. Tapi kalau tak ada wuduk, makruh, tak elok lah. Sekira-kira kalau tuan-tuan tengah azan, tiba-tiba terkentut, jalanlah terus. Cuma jangan kentut tu dengar kat mic lah. Jangan dengar kat mic sudah lah. Tapi boleh teruskan. Kalau semayang tak boleh. Tuan jadi imam pakai mic, semayang dah kentut batal. Kena buka mic, kena keluar ambil dulu. Tapi kalau azan sekira-kira kalau terkentut, jadi teruskan saja sebab dia sunat ada. Lagi sunat yang lain apa contohnya? Sunat yang lain contohnya azan hendaklah dalam keadaan berdiri. Sunat berdiri. Kalau azan duduk macam ni sah juga, tapi makruh lah, tak elok. Apalagi kalau baring. Baring lagi makruh. Jangan baring. Mana Bilal? Jangan baring. Dulu zaman saya ingat lagi tuan, masa zaman saya muda baru-baru belajar tengah belajar. Ada kawan-kawan yang jadi umur muda lagi tapi dapat kerja dekat masjid-masjid bandar, dekat part time jadi Bilal, jadi muazzin. Kita kat luar dengar sedap dia azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita masuk bilik, dia kat dalam, kat sofa kan. Allah, sedap suara tapi budak tengah nakal umur 21, 22. Betul lah, betul. Tentang wayar mic tu panjang. Ya Allah, dululah. Tapi saya tak akan bagi tahulah siapa nama dia. Itu tuan cari pula. Tapi nak cerita tu dia duduk. Duduk. Jadi sunat berdiri. Pada masa yang sama juga sunat dia azan di tempat yang tinggi. Di cerita tempat tinggi tadi. Jadi dulu Bilal bin Rabah memang tempat tinggi. Tapi kalau tuan-tuan perasan, memang ada sebahagian masjid dekat dunia ni yang dia, oleh kita ni sebab kita dah ada apa? Mikrofon, dah ada speaker, dah ada wire apa semua tu yang mula dalam bilik ni.
Tapi kadang sebahagian tempat masjid dia masih kekalkan, letakkan tempat orang azan tu di tempat yang tinggi. Kalau perasan dekat Masjid Nabawi, perasan? Siapa sembahyang depan nanti dia ada macam satu pentas kat atas tu. Yang azan tu kat situ duduk. Jadi kalau kita nak rakam orang azan, dia tak dekat bilik dia, dekat situ atas rakam. Dia kat sini, dia ada tangga dia, orang sembahyang bawah tu. Mungkin dia masih nak kekalkan suasana kata ketika dulu, walaupun taklah setepatnya, tapi paling kurang dia azan di tempat yang tinggi. Jadi orang yang azan yang namanya Bilal bin Rabah sedih kan? Jadi sedihnya bila pada bulan Rabiul Awal, kewafatan Nabi SAW. Cuma kita bila Rabiul Awal, kita lebih kepada mengingat peristiwa yang ketiga. Kitalah, ya memang hijrah kita tahu, wafat kita tahu. Tapi di antara hijrah dengan wafat, ada satu lagi peristiwa yang menggembirakan dan yang mensyukurkan hati kita atas peristiwa tersebut. Iaitu yang ketiga ialah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sempena bulan Rabiul Awal, kita bergembira, bukan bergembira atas wafatnya Nabi. Bukan itu maksudnya. Sedih, wafat sedih. Bilal sedih bila dia nak azan, asyhadu anna Muhammadan, tombak. Nak sebut, nak laung kuat nama Nabi Muhammad tak kuat. Tapi mengucap 2 kalimah syahadah sembahyang boleh. Dan dikatakan oleh kerana dia dah tak mampu nak laung kuat nama Rasulullah, azan yang tak boleh, tapi kalimah syahadah sembahyang boleh. Sedih sangat. Jadi ketika itu dikatakan dia meninggalkan Madinah, terus tinggalkan Madinah, duduk jauh dekat Syam sana. Dan dikatakan dia tu zaman Sayyidina Abu Bakar, dikatakan dia tak balik, duduk sana. Tapi masa zaman Sayyidina Umar, masa tu dia bermimpi jumpa Nabi SAW. Mimpi, dalam mimpi dia bermimpi Nabi bercakap dengan dia, mahadzal jafa'u ya Bilal. Wahai Bilal, kenapa engkau masih dalam keadaan jafa? Ni maknanya menjauh diri. Jafa, salah satu maknanya menjauh diri. Kenapa engkau menjauh diri daripada aku? Ala tazurani, kenapa tidak engkau rindu dan ziarah aku? Bilal bila dah mimpi macam tu. Orang kalau mimpi jumpa Rasulullah, maknanya mimpi dia apa? Mimpi dia betul, mimpi dia benar. Kerana Rasulullah dah beritahu, fa inna syaitan la yatamassalu bi, sebab syaitan tidak akan dapat menyerupai aku. Maknanya syaitan tak akan dapat cakap akulah Nabi, dia tak akan dah boleh cakap itu. Kalau seseorang tu dapat mimpi dikata dia Nabi Muhammad, memang itulah dia. Syaitan tak boleh. Tapi orang lain, watak lain semua boleh. Akulah bapamu, akulah makmu, akulah apa, boleh saja. Syaitan boleh saja. Tapi Rasulullah yang benar. Jadi Rasulullah mimpi. Bila mimpi dia pun bangun, siap-siapkan pacuan, siap-siapkan perbekalan, terus pecut menuju Madinah, terus pecut pergi Masjid Nabawi, terus ke kubur Rasulullah SAW. Kerana rindu, kasih kepada Nabi. Bila dia sedang berada di situ ziarah Rasulullah, dikatakan cucu baginda Nabi datang. Tengok kat situ, ada orang. Ingatkan siapa? Bila dia tegur, rupanya siapa? Uncle Bilal. Uncle lah kira, maknanya pakcik, pangkat pakcik, Bilal bin Rabah. Lalu mereka minta, boleh tak kalau Bilal bin Rabah supaya azan. Jadi dah beberapa tahun sebab tu dah mula kurang boleh dikontrol, minta azan. Sekali Bilal naik azan untuk masuk waktu. Bila dia azan, Madinah sudah gempar. Orang bila dengar azan Bilal ni, sampai masing-masing kejap macam hilang sekejap dia punya pertimbangan biasa dia, sehingga sampai ada yang menyangka Rasulullah masih hidup. Seakan-akan macam Nabi hidup balik ke? Sebab suara tu hanya dengar masa zaman Nabi je. Akhirnya mereka terburu-buru cepat pergi ke masjid, sebab ingat Rasulullah ada di masjid. Sekali bila sampai di masjid, nampak Bilal sedang azan.
Dia dah lama tak balik tak azan. Akhirnya semua menangis, mengalirkan air mata, rindu kepada Nabi. Sampai dikatakan dekat Madinah tak pernah sedahsyat dan seramai itu orang menangis berbanding nangisnya sahabat Nabi ketika melihat Bilal kembali semula azan, kerana mereka rindu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak cerita Rabiul Awal, bulan sedih, pada masa yang sama ada peristiwanya. Tapi kalau kita sampai Rabiul Awal kita gembira pula, kita syukur pula, adakah maknanya kita syukur atas kewafatan Nabi? Bukan. Ada orang dia marah. Dia kata orang yang menyambut Maulidur Rasul, menyambut Rabiul Awal ni hatinya jahat. Kenapa hati jahat? Dia kata hatinya jahat sebab Rabiul Awal ini adalah hari kewafatan Nabi, bulan kewafatan Nabi. Boleh pula dia sambut-sambut dengan gembira, bagi-bagi orang makan dengan selawat ramai-ramai. Itu kan bulan Nabi wafat, patutnya sedih. Ini bergembira. Dia kata orang ini semua bergembira dengan kewafatan Nabi. Astaghfirullahaladzim. Bukan. Kita bukan bergembira dengan kewafatan Nabi. Tak ada orang yang kat sini yang bergembira dengan kewafatan Rasulullah. InsyaAllah tak ada. Tapi kita ni macam mana cara kita? Kalau ada satu hari ataupun bulan tertentu, kalau di dalamnya, dalam sejarah, ada peristiwa yang baik berlaku, ada juga peristiwa yang sedih berlaku, kita akan pilih ambil fokus kepada peristiwa yang positif. Contoh 10 hari bulan Muharram, bahtera Nabi Nuh belayar berbulan-bulan dengan banjir seluruh dunia ni, banjir besar. Selamat last kali dia berlabuh wastawat 'alal judi. Dia berlabuh di satu bukit, nama dia Bukit Judi. Ada ulama kata dekat Iraq, ada kata kat Turki, ada kata kat tempat lain. Tak kisahlah. Tapi selamatnya kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh ni bukan kapal macam biasa-biasa kita. Tak ada kapal di dunia ini yang secanggih kapal zaman Nabi Nuh tu, tak ada. Tak ada. Kapal Nabi Nuh boleh isi apa? Semua binatang seluruh dunia secara apa? Berpasang-pasangan, semua sekali naik. Kapal hari ni ada tak? Semua binatang boleh naik? Tak ada. Paling banyak pun saya pergi 2 hari lepas saya pergi PTP saja berbual dengan kawan-kawan kat sana. Saya cakap kapal ni besar besar sangat. Ini kontena dia boleh tengok kan kapal, lepas tu dia ada mesin, bawa kontena susun kat kapal kan. Saya cakap, "Uish, berat macam ni dia orang bawa berat macam ni dia. Berapa ribu kontena ni isi ni?" Dia cakap lah berapa ribu kontena. Tapi dia kata, "Ustaz, berat-berat kapal, besar-besar kapal, tapi kalau bertarung di lautan, kadang-kadang air itu lagi ganas." Saya kata, "Air ganas sebab apa?" Kadang bila ombak pukul, itu tu kadang-kadang kontena tu boleh koyak. Besi yang keras tu boleh koyak. Saya cakap, memang tentera Allah. Kita pun tak nafikan air ni kalau dia diberikan kekuatan oleh Allah sampai ke darat dia boleh berjalan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, bila bahtera Nabi Nuh tu Allah takdirkan dia selamat, ketika dia berlabuh itu adalah hari nikmat, hari selamatnya Nabi Nuh dan semua pengikutnya orang-orang soleh yang mengikuti dakwah Nabi Nuh AS. Dalam 950 tahun dia berdakwah, yang mengikutnya 80 orang saja. Mereka selamat. Dan hari tersebut dikatakan ialah hari Ashura, 10 Muharram. Maknanya benda positif. Lagi satu perkara positif yang ada pada hari tersebut ialah selamatnya Nabi Musa. Daripada siapa? Daripada Fir'aun. Fir'aun tenggelam, Nabi Musa selamat. Ketika itu berlaku pada hari Ashura, 10 Muharram. Okey, 10 Muharram ni ada tak peristiwa yang sedih pula pada tarikh tersebut? Ada, iaitu kematian cucunda baginda Nabi SAW yang merupakan ketua pemuda ahli syurga. Nama dia Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, yang biasa disebut dekat khutbah. Dia tu meninggal dunia. Sedih kita, dan kita mesti sedih dan mesti menangisi dan menyesali serta rasa sedih atas kematian Sayyidina Husain.
Tapi bila sampai saja 10 Muharram, kita tahu peristiwa itu menyedihkan, tetapi untuk ulang tahun peringatan, kita fokus kepada yang mana? Yang positif, yang kesyukuran, hari nikmat, hari kebaikan. Sebab tu hari Ashura, kita masak ramai-ramai, buat bubur Ashura, belanja lebih sikit untuk anak-anak, lalu kita sebarkan apa yang kita ada. Tujuannya menunjukkan rasa kesyukuran. Adakah maknanya orang itu bersyukur dengan kematian Sayyidina Husain? Bukan. Kita ambil sisi yang positif. Itu cara kita. Contoh kedua, kita 10 Muharram. Contoh kedua. Contoh ketiga, baru kita tengok Rabiul Awal. Contoh kedua, hari Jumaat. Hari Jumaat, hari mulia, hari yang baik. Banyak fadilat pada hari Jumaat dan kebaikan. Ada amalan-amalan yang bagus kita banyakkan dan fokuskan. Ketik kuku, fokuskan hari Jumaat. Dibanyakkan selawat pada hari Jumaat. Fokuskan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Banyakkan sedekah pada hari Jumaat. Dia ada banyakkan, ada fokuskan. Ada banyakkan, ada fokuskan. Tapi hari Jumaat ada tak peristiwa yang baik? Banyak. Antaranya penciptaan Nabi Adam AS. Tapi ada tak peristiwa yang sedih hari Jumaat? Ada. Rasulullah bersabda, wa fihi qubidah, dan pada hari Jumaat juga Nabi Adam meninggal, wafat Nabi. Jadi kalau kita bersyukur dengan hari Jumaat, kita bergembira berpakaian serba putih dengan serban yang paling bersih sekali, dengan pakaian yang paling wangi-wangi, mandi-mandi, ketik kuku, potong rambut, trim misai, potong bulu-bulu yang patut kita potong Jumaat, nak menunjukkan kebersihan, kesyukuran, kegembiraan. Bukanlah bermakna kita bergembira dengan kewafatan Nabi Adam. Bukan. Tapi kita ambil sisi yang apa? Yang positif, itu maksudnya. Sama juga 12 Rabiul Awal. Kalau ada orang sambut Rabiul Awal, bergembira dengan bulan Rabiul Awal, dia bukanlah bergembira dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia sebenarnya bergembira dengan sisi yang positif, iaitu peristiwa apa? Kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita bulan ni bulan yang bergembira, insya-Allah. Terutama minggu-minggu ni. Saya ingat lagi sebahagianlah kawan-kawan saya di luar negara dulu. Ni Arab-Arab lah. Dia nak semaikan. Saya pun tengah nak belajar buat juga. Bendanya tak wajib, tapi lebih kepada macam proses pendidikan. Dia nak terapkan rasa gembira pada anak-anak dia. Sempena lagi 3-4 hari nak sampai Maulidur Rasul. Rumah dia pasang lampu, dia siap bungkus-bungkus hadiah. Bungkus hadiah bukan nak bagi pada Rasulullah, tapi dia nak bagi pada anak dia. Jadi anak terkejut, ni dapat hadiah special ni sempena apa? Sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bagi. Kalau budak kecil dia bagilah anak patung. Dia buat begitu. Kalau sebahagian kawan saya tak cakap semua, dia buat begitu. Saya kata, kenapa pasang-pasang lampu? Dia kata sempena Maulidur Rasul. Macam nak raya. Jadi bila budak-budak dia dapat hadiah, dia akan ingat. Dan tahun depan dia akan ingat. Sempena Maulidur Rasul, dia akan ingat dia akan dapat hadiah. Tak mesti mahal, tapi berikan kelainan pada orang budak. Saya pun cukup perlahan nak buat pada anak saya, supaya mudah-mudahan dia ni esok lebih ingat hari kelahiran Nabi berbanding kelahiran dia. Dan jangan dia besok jadi orang, terutama kalau anak saya perempuan. Orang perempuan ni lain sikit. Bukan orang perempuan belakang lah, orang perempuan anak saya lain sikit. Kalau orang tak ingat hari jadi dia, ambuh, lain macam moncong dia. Kita tanya dia dulu, awak ingat hari jadi awak ke awak lebih ingat hari jadi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak nak suruh orang ingat awak ke awak dulu nak melatih diri awak nak ingat Rasulullah? Seolah-olah kita nak bahasakan pada anak itu macam tu. Bukan tak boleh nak ingat hari jadi dia, bukan. Tapi nak latih dia lebih mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya tak tahu. Jadi saya tengok kawan saya Arab, kenapa buat? Dia kata tak apa, hadiah ni menggembirakan anak-anak sempena hari kelahiran Nabi. Jadi kalau tahun depan dia tertunggu-tunggu hadiah pun supaya seronoklah Maulidur Rasul. Macam orang seronok raya kita ni. Kenapa hari raya kita dengan hari raya kat luar negara mana seronok? Hari raya Idul Fitri dekat Malaysia dengan kat tempat lain luar negara. Kalau orang Malaysia raya kat luar negara, mana seronok? Sini ke luar? Wah, tuan-tuan dah banyak negara ni nampak raya ni, beraya ni. Macam tahu.
Ada orang pilih sini seronok. Ada lampu, ada mercun, bunga api, ada dodol, ada rendang. Siapa yang create semua tu? Cuba fikir, siapa create benda tu? Kita sama kita juga. Bapak kita, tok kita, suasana masyarakat kita. Dia hidupkan suasana tu. Tapi adakah raya mesti macam tu? Tak juga. Tapi salah ke? Tak, ni bukan cerita salah. Tuan-tuan bergembira dengan kesyukuran kerana selesai Ramadan. Kalau niatnya betul, caranya tak membazir, semua okey. Tak ada masalah. Tapi suasana tu create. Alangkah baiknya kalau kita berperingkat sedikit bila sampai Maulidul Rasul, create suasana sikit dalam keluarga kita ke. Mungkin akan datanglah. Saya pun tengah fikir-fikirkan juga tuan-tuan. Dekat taman ke, dekat masjid ke, dekat rumah-rumah ke kan. Sempena Maulidul Rasul, kita pasang lampu-lampu kat masjid, bagi terang, cahaya. Lepas tu kita cari orang-orang yang susah dan sebagainya. Kita buat macam kita buat Ramadan, ada penyampaian bantuan. Tapi sempena Maulidul Rasul, jadi orang yang susah, orang yang miskin, orang yang pendidikan rendah, orang yang tak minat agama, bila datang Maulidul Rasul, dia kata, aku mungkin dapat bantuan makanan Maulidul Rasul. Jadi dia tiba-tiba, mungkin dia susah, mungkin dia miskin, tapi bila terkenang Maulidul Rasul, dia rasa seronok. Betapa syukurnya dia dengan Maulidul Rasul tersebut. Baru kita pelan-pelan semaikan siapa di Rasulullah, macam mana gini-gini. Baru masuk pasal ceramah ke, majlis ilmu ke. Taktik-taktik itulah tujuan dia untuk menghidupkan rasa syukur dan rasa gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Contohnya macam itulah. Saya pun cuba pelan-pelan ada keinginan yang macam tu juga. Tapi buat peringkat saya lah. Kalau tuan-tuan fikir sesuai kat. Lagi satu kan, saya terfikir tuan-tuan. Biasa kita buat Maulidul Rasul kan ceramah kan. Di mana-mana tempat saya tengok ceramah. Tapi akan datang mungkin kita fikir ceramah juga. Tapi ada macam taktik sikit lah. Contohnya, kita kalau moden sikit boleh lah. Kalau kita moden sikit, orang ramai dah, mungkin lagi 10 tahun ke depan boleh. Kita buat satu apps, satu aplikasi handphone. Orang datang majlis maulid, macam scan pakai QR code kan. Dia terus masuk dia punya apps tu. Dalam tu ada 100 soalan ataupun 50 soalan. Sila jawab, masing-masing pakai handphone jawab. Ceramah maulid pakai handphone semua. Jawab. Dia macam ambil lesen lah. Habis jawapan tu dapat markah berapa. Penceramah dah ada rekod, siapa jawab betul dan siapa jawab salah. Penceramah kat sini, penceramah pun cerita soalan nombor 1 berapa orang salah. Di manakah Nabi dilahirkan? Yang pertama, Taman Desa Jaya. A. B. Madinah. C. Mekah. Dia tanya. Sekali ada orang tanda Taman Damai Jaya. Sudah. Maknanya salah. Cari siapa tu? Nampak nombor telefon dia. Jadi maknanya kita kat situ, lepas tu penceramah terangkan, tuan-tuan, kenapa ada yang salah nombor 1? Masing-masing tak tahu siapa yang salah. Jadi maknanya pendekatan macam itulah, supaya setiap orang yang datang tu dia bukan datang duduk dengar balik. Sekurang-kurangnya 50 soalan tadi betul dan salah dia simpan tak dalam handphone dia simpan. Contohnya macam itulah. Saya terfikir dari kata sikit depan beberapa tahun lagi boleh buat, mungkin ada keberkesanan pada masyarakat dengan cara macam itulah. Ni berangan dulu tak apa kan? Berangan dulu tak apa. Berangan dulu tak apa. Mungkin ada yang pandai ke, yang boleh buat kan. Jadi tujuan dia begitu. Tujuan dia sebenarnya sebab ada beberapa hikmah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan perhati. Kalau dalam satu minggu ada 7 hari. Hari yang paling afdal sekali hari apa? Jawapannya hari Jumaat. Syak. Kita beri laluan dulu pada azan isyak, silakan.
La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام الرحمن الرحيم إنك لا تفعل. Bismillah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tinjau dalam sepanjang satu minggu 7 hari, maka kita ketahui bahawa hari yang paling afdal sekali ialah hari Jumaat. Kenapa kita katakan begitu? Kerana ada beberapa hadis yang disebut langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu contohnya inna min afdali ayyamikum yaumul Jumaah. Sesungguhnya di antara yang paling afdal, hari yang paling terbaik bagi kamu adalah hari Jumaat. Ataupun ada yang riwayat yang lain, au kama qala afdalu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jumaah. Hari yang paling afdal yang mana hari tersebut ada terbitnya matahari, maka hari tersebut adalah hari Jumaat. Maka kita tahulah hari Jumaat hari yang afdal dengan kelebihan yang pelbagai. Tapi kalau kita tanya pula dalam satu tahun, tadi dalam satu minggu, dalam satu tahun, bulan apa yang paling afdal, yang paling baik, yang banyak kebaikan yang Allah berikan pada bulan tersebut, maka kita tahu adalah bulan Ramadan. Adalah beberapa keistimewaan. Salah satu daripadanya ialah satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quran Ramadan. Kemudian bulan Ramadan ni Allah istimewakan. Di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Kemudian bulan Ramadan banyak pahala yang digandakan. Orang yang dibebaskan daripada api neraka ramai. Kemudian ada keampunan. Banyak kelebihan. Ada solat yang khusus hanya pada bulan Ramadan, iaitu solat tarawih dan sebagainya. Orang yang buat amalan sunat akan digandakan seolah-olah dia mendapat ganjaran seperti melaksanakan amalan yang wajib. Orang yang buat pula yang wajib dapat ganjaran 70 kali ganda daripada amalan wajib pada bulan yang lain. Begitulah, banyak macam-macam. Tapi yang uniknya, bila kita sebut tentang kelahiran Nabi SAW, maka Nabi tidak dilahirkan pula pada hari Jumaat. Dan Nabi juga tidak dilahirkan pada bulan Ramadan. Tapi Nabi lahir, kenapa Nabi yang paling afdal tidak dilahirkan terus pada hari yang paling afdal, bulan yang paling afdal?
Maka ada sebahagian ulama yang mengkaji hikmah-hikmah, bukan sebab sebenar. Sebab sebenar kita tak tahu. Allah dah tentukan Nabi memang lahir pada hari Isnin dan Rasulullah memang lahir pada Rabiul Awal. Tapi hikmahnya Allah nak tunjukkan bahawa darjat kedudukan Nabi itu lebih tinggi dari Jumaat, lebih tinggi dari Ramadan. Sekira-kira ginilah, kalau ada orang meninggal hari Jumaat, kita akan cakap untung dia meninggal hari Jumaat. Maknanya apa? Dia beruntung kerana menumpang kelebihan Jumaat. Dia beruntung sebab tumpang kelebihan siapa? Kelebihan Jumaat. Kalau ada orang dapat pergi umrah di bulan Ramadan, umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan, kahajjin ma'i, seperti menunaikan haji bersama aku, kata Rasulullah. Untung dia dapat umrah di bulan Ramadan, kerana ganjarannya seperti menunaikan haji bersama Rasulullah. Jadi dia untung kerana dia lakukan tu pada bulan Ramadan. Maknanya dia menumpang kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Tumpang. Jadi untuk Rasulullah, kita tak nak sebut Nabi tumpang kelebihan lain. Kita nak lebih memperlihatkan yang lain yang tumpang kelebihan Rasulullah. Nak tunjuk begitu, supaya hikmahnya orang tahu. Nabi lahir hari Isnin. Sebelum tu mungkin Isnin orang tak ambil berat, mungkin Isnin orang tak perasan, mungkin Isnin orang tak nampak ada kelebihan. Bila Nabi lahir hari Isnin, kita ni seolah-olah cakap dengan Isnin, wahai Isnin, untung kau, kerana Rasulullah SAW lahir pada hari engkau, maka engkau pun mula diingati oleh manusia dan ramai orang yang berpuasa pada hari engkau, kerana mereka mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Jadi siapa yang tumpang siapa? Isnin menumpang kelebihan Rasul. Begitu juga yang namanya Rabiul Awal. Jadi bukan Rasulullah tumpang, tapi memang kalau tuan-tuan tengok dalam sirah, sejarah, memang banyak benda tumpang Nabi. Tumpang. Contohnya kalau contoh dalam bab pakaian, kalau ada satu pakaian yang sederhana, biasa, lalu dipakaikan, Nabi ambil, Nabi pakai, maka kita akan nampak pakaian tu cantik. Dia tak buruk, dia biasa saja, sederhana lah, bukan kata tak cantik, sederhana. Tapi bila yang pakai tu Rasulullah, tiba-tiba baju tu nampak apa? Nampak cantik kan? Tapi bila Nabi tak pakai, baju tu nampak sederhana saja. Nabi pakai, lawa pula baju tu. Maknanya baju tu jadi lawa sebab siapa? Sebab Rasulullah. Tapi kita kan terbalik. Haji tu tak berapa handsome, Pak Haji tu. Tapi tiba-tiba dia datang masjid dengan kain songket, dengan baju, dengan panjang baju Melayu, dengan seluar, dengan capal, siap panjang, keris. Orang kata apa? Amboi, lawa betul Pak Haji ni. Lawa kan? Orang cakap lawa betul Pak Haji hari ni. Baik, cuba dia buka keris tu. Dia buka keris, dia buka tanjak, dia buka baju Melayu. Ya Allah, kesiannya Pak Haji. Macam saya tak dapat beza, ni Pak Haji ke peminta sedekah? Bukan merendahkan peminta sedekah, bukan. Tapi nak nampak cantik tu dah tak ada. Maknanya tadi, haji menumpang pakaian yang cantik ke pakaian tumpang Pak Haji? Haji tumpang pakaian yang cantik. Bila dia pakai baju kemeja, segak, dia pakai dengan smart, dia tumpang kecantikan pakaian, baru dia nampak cantik. Bila buka, tak ada apa pun. Tapi tak balik, Rasulullah begitu. Jadi tuan-tuan, nak dizahirkan tentang kelebihan Rasulullah SAW berbanding yang lain. Jadi mudah-mudahan dengan kedatangan Rabiul Awal, mudah-mudahan Allah titipkan perasaan gembira dalam hati kita, perasaan syukur dalam hati kita. Pada yang sama, pada masa yang sama, kita jadikan dia sebagai titik pembaikan dalam urusan diri kita, untuk lebih mencontohi baginda Nabi. Pada masa yang sama, untuk bergerak menambah amalan-amalan sunnah yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.